recorder, 3 bahagian. 1, 2, 3 bahagian. Atas, tengah, bawah, recorder saya. Recorder, 3 bahagian. 1, 2, 3 bahagian. Atas, tengah, bawah, recorder saya. Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak cikgu ya? Cikgu harap anak-anak semua sihat dan ceria untuk bersama-sama Cikgu Haizan dengan PDP bertajuk Pengenalan Recorder. Adakah anak-anak sudah bersedia? Kalau semua sudah bersedia, jom kita mulakan. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan murid dapat 1. Mengenal bahagian-bahagian recorder, mengetahui teknik-teknik meniup recorder dengan betul serta mengetahui cara penjagaan recorder yang betul. Dan yang kedua, menjawab 7 daripada 8 soalan kuis yang diberi dengan betul. Apakah recorder? Kalau anak-anak nak tahu, jom kita berkenalan dengan recorder. Untuk pengetahuan kamu, recorder adalah jenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Recorder terdapat dalam pelbagai saiz dan setiap satunya mempunyai peranan yang berlainan. Antara jenis-jenis recorder yang terdapat di pasaran ialah soprano, alto, tenor dan bass. Tadi kamu telah berkenalan dengan nama-nama recorder kan? Bagaimana wajah-wajah recorder? Jom kita tengok. Recorder yang paling kecil sekali, kalau kamu dapat perhatikan, ialah recorder soprano. Diikuti dengan recorder soprano. Untuk pengetahuan kamu, recorder soprano ni adalah recorder yang kita gunakan sekarang. Seterusnya, recorder alto, tenor, dan yang paling besar sekali ialah recorder bass. Dan kalau anak-anak nak tahu, semakin besar sesuatu recorder, maka bunyinya semakin rendah. Jom kita berkenalan dengan bahagian-bahagian recorder pula. Recorder, 3 bahagian. Macam mana? Ingat lagi lagu tadi? Ya, recorder terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu bahagian yang paling atas kita namakan sebagai kepala, bahagian tengah recorder dinamakan badan dan bahagian paling bawah kita namakan sebagai kaki. Kamu boleh rujuk gambar raja yang cikgu paparkan. Kalau kamu perhatikan, di bahagian kepala terdapat pemipit di mana tempat udara masuk. Dan di bahagian badan dan kaki terdapat lubang-lubang udara. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana teknik meniup recorder. Terdapat beberapa perkara asas yang perlu kamu tahu sebelum meniup recorder, iaitu yang pertama, badan perlu ditegakkan dan berada dalam keadaan selesa. Kedua, recorder dipegang dengan kecondongan 45 darjah dari badan. Yang ketiga, tangan diregang sedikit agar tidak mengganggu pernafasan. Dan yang keempat,
recorder dipegang dengan jari tangan kiri di bahagian atas dan jari tangan kanan di bahagian bawah. Dan yang terakhir, recorder diimbang dengan diletakkan pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. Baiklah anak-anak semua, untuk pengetahuan kamu, terdapat 5 teknik atau aspek yang perlu diamalkan supaya dapat menghasilkan tiupan yang baik dan berkualiti. Aspek pertama ialah posture. Aspek kedua ialah embouchure. Aspek ketiga, penglidahan. Aspek keempat adalah pernafasan dan yang terakhir sekali ialah penjarian. Untuk pengetahuan kamu, kedudukan badan penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. Postur yang betul dapat membantu pernafasan dan penghasilan tone yang berkualiti. Jadi, semasa meniup recorder, badan perlu tegak dan berada dalam keadaan selesa. Terdapat 2 postur yang boleh dilakukan semasa meniup recorder, iaitu dalam posisi duduk ataupun berdiri. Namun, harus diingat, semasa meniup recorder, kedudukan badan mestilah tegak. Recorder mestilah dalam kedudukan 45 darjah dari badan dan kepala mesti memandang ke hadapan. Ini pula kedudukan badan yang salah. Jangan pula kamu tiru ya. Sekarang, jom kita tengok pula teknik pernafasan. Pernafasan merupakan faktor penting dalam permainan recorder. Dengan pengurusan pernafasan yang baik, kamu akan dapat menghasilkan tone yang berkualiti, bunyi yang jelas, nada dan pitch yang tepat. Jadi hari ini kita akan lakukan satu latihan pernafasan yang dapat membantu kamu untuk mengawal pernafasan semasa bermain recorder. Jom kita lakukan bersama-sama. Latihan ini akan bermula dengan tarik nafas melalui hidung. Kita akan tarik nafas melalui hidung. Kemudian kita akan tahan selama 5 saat dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamu akan lepas secara perlahan-lahan macam kita menyebut. Okey? Baik, kita akan mulakan. Tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, 4, 5 dan lepas. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Dan lepas. Cikgu harap kamu boleh lakukan di rumah kerana ia dapat membantu kamu menguruskan pernafasan semasa permainan recorder. Bagaimana pula dengan embouchure ya? Embouchure merupakan penggunaan otot muka dan pembentukan bibir mengikut bentuk pipi. Apabila kita meniup recorder, ini kita panggil embouchure. Apabila recorder diletakkan di antara bibir ke bibir, tapi tidak sampai ke gigi. Okey, kita hanya letakkan di situ. Letak. Begini caranya. Recorder tidak boleh ditiup terlalu dalam. Tidak boleh ditiup terlalu luar. Dia kena dalam keadaan yang sederhana, iaitu bibir, antara bibir dan bibir atas dan bibir bawah, tanpa sampai ke gigi. Itulah
membaca yang betul. Jom kita tengok pula apa itu penglidahan. Hai. Penglidahan penting untuk menghasilkan not rendah dan not tinggi. Pergerakan lidah membantu pengeluaran udara dengan kadar yang sesuai dengan kualiti tone. Apa yang kamu saksikan tadi ialah cikgu sedang membuat latihan penglidahan. Caranya mudah saja. Apabila kita meniup recorder, kita umpamakan kita menyebut perkataan tut, tut, tut. Di mana apabila menyebut perkataan tut, lidah kamu akan bersentuhan dengan lelangit. Tut, tut, tut. Okey? Di sini, cikgu menggunakan sekeping kertas untuk membuat latihan penglidahan supaya kamu tidak terlalu kuat, tiupan kamu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Mudah saja. Kamu boleh cuba lakukan di rumah supaya ia dapat membantu kamu dalam tiupan recorder. Jangan lupa ya, penjarian juga sangat penting. Jom kita saksikan. Dalam permainan recorder, penjarian merupakan salah satu aspek yang perlu dititik beratkan. Ini adalah kerana sekiranya lubang-lubang recorder tidak ditutup dengan betul, bunyi recorder akan menjadi sumbang. Cikgu tunjuk contoh. Sekiranya cikgu menutup lubang tidak betul. Tetapi sekiranya cikgu menutup lubang dengan betul, bunyinya akan menjadi sedap kan? Jadi dalam permainan recorder, tangan kiri akan memegang not-not pada bahagian atas, manakala tangan kanan akan memegang not-not pada bahagian bawah. Okey, lihat contoh di sini. Okey. Tangan kiri, ibu jari akan menutup lubang yang berada di bahagian bawah sekali. Okey. Jari pertama akan menutup lubang yang pertama di bahagian atas, diikuti jari kedua, jari ketiga. Lubang yang keempat di bahagian atas akan ditutup oleh jari telunjuk tangan kanan. Manakala ibu jari tangan kanan akan mengampu recorder kamu. Okey, seterusnya diikuti dengan not yang kelima, keenam dan ketujuh. Inilah teknik penjarian recorder yang betul. Setelah menggunakan recorder, jangan terus simpan. Kamu perlu pastikan recorder berada dalam keadaan bersih sebelum menyimpan. Mari kita ikuti cara-cara penjagaan recorder yang betul. Jangan terus menyimpan recorder yang telah digunakan ya. Pastikan recorder yang telah digunakan dibersihkan terlebih dahulu. Langkah pertama yang mesti kamu lakukan apabila selesai bermain recorder ialah dengan membuka sambungan recorder. Kemudian, kamu cuci menggunakan air yang bersih dan pencuci yang sesuai. Setelah selesai, recorder mesti dikeringkan menggunakan kain yang lembut dan bersih. Akhirnya, kamu boleh menyimpan recorder di tempat yang bersuhu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu sejuk. Recorder boleh disimpan dalam suhu bilik. Anak-anak semua macam mana? Faham apa itu recorder? Bahagian-bahagian recorder, teknik-teknik menjawab recorder dan cara penjagaan recorder yang betul? Kalau sudah, jom cikgu uji kamu. Cikgu telah menyediakan 8 soalan kuis yang kamu perlu jawab. Dan kamu perlu jawab melalui joinmyquiz.com. Kamu boleh masuk dalam joinmyquiz.com, kemudian pilih student dan apabila diminta kod, masukkan kod yang tertera pada skrin yang di bawah ni ya. Jadi semua orang wajib jawab.
Tetapi bagi murid yang mengalami masalah capaian internet yang rendah, cikgu tidak mahu membebankan kamu. Cikgu beri ruang kamu 1 minggu untuk menjawab. Kamu mesti jawab sebelum kelas seterusnya pada minggu hadapan. Cikgu akan ambil kira jawapan kamu sebagai penilaian PBD kamu ya. Jadi semua orang mesti jawab. Bagi murid yang tidak ada masalah, boleh jawab terus. Baiklah anak-anak semua, cikgu mengharapkan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam sesi pembelajaran kamu. Dan cikgu mengharapkan agar kamu dapat mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kamu seharian.